Hai, Assalamualaikum. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tambah pecahan. Okey, standard pembelajaran menambah hingga 3 nombor melibatkan pecahan wajah, nombor bulat dan nombor bercampur. Baiklah, sebelum kita tambah pecahan, kita perlu tahu dulu nombor yang dekat atas ni kita panggil pengangka dan nombor yang di bawah ini kita panggil penyebut. Atas pengangka, bawah penyebut. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soalan tambah pecahan. Okey, 7/10 tambah 9/10. Untuk tambah pecahan, penyebut dia mesti sama. Baru kita boleh tambah. Untuk soalan A ni, penyebut dia dah sama. Jadi kita boleh terus tambahkan pengangka dengan pengangka. Okay, sekarang kita tambahkan 7 tambah dengan 9. Kita dapat 16 per dengan 10. Penyebut kita tak perlu tambah. Kita perlu kekalkan sahaja. Okey, kemudian kita lihat jawapan dia dalam bentuk pecahan tidak wajar. Bila jawapan tu dalam bentuk pecahan tak wajar, kita perlu tukar kepada nombor bercampur. Okey, jadi macam mana cara nak tukar pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur? Sebelum ni kita sudah belajar. Okey, jadi kita buat 16 bahagi dengan 10. Okey, 16 bahagi dengan 10. Okey, 1 tak ada dalam sifar 10. Jadi kita tulis sifar. Kemudian kita pilih 10. Kat atas ni tulis 1. Kita bahagi macam biasalah. Kita dapat baki 6. Kemudian kita buat anak panah dan salin balik jawapan yang kita dapat ni tadi. Okey, 1 ikut anak panah tu. 1, 6. Okey, ni 6/10. Okey, 6/10. Kemudian kita lihat jawapan tu, dia kita perlu tukar jawapan 6/10 tu kepada bentuk termudah. Kenapa? Sebab 6/10 tu kita boleh permudahkan. Kita boleh bahagi dengan 2. Kemudian 10 tu pun boleh bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat jawapan 1, 6 bahagi 2, 3, 10 bahagi 2, 5. Jadi jawapannya adalah 1, 3/5. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. 2/3 tambah 1/3 tambah 2/3. Okey, kalau kita lihat kat sini, penyebut dia adalah sama. Jadi kita boleh terus tambahkan pengangka. 2 tambah 1 tambah 2. Jadi kita dapat jawapan 5/3. Okey, 5/3 tu kita tengok dia adalah pecahan tak wajar. Kalau pecahan tak wajar, kita perlu tukar kepada nombor bercampur. Kita nak cantikkan dia. Kenapa kat sini kita perlu tukar? Sebab 5 tu nombor yang besar, 3 nombor yang kecil. Kita tengok dia tak cantik. Gajah di atas, tikus di bawah. Nombor yang besar dekat atas, nombor yang kecil dekat bawah. Jadi macam mana kita nak cantikkan dia? Kita tukar dia kepada nombor bercampur. Okey, kita buat 5 bahagi dengan 3. Okey, jadi kat sini 3. Kita bahagikan macam biasa. Okey, 5 tolak 3, 2. Seterusnya kita buat anak panah bermula dengan nombor 1. Jadi kita salin jawapan dia 1, 2/3. 1, 2/3. Kemudian kita lihatlah jawapan dia tu boleh bahagi dengan apa-apa nombor tak. Kalau dia tak boleh bahagi, kita tak perlu bahagilah. Untuk yang ni 1, 2/3 dia tak boleh bahagi dengan nombor lain selain nombor 1. Jadi kat sini jawapan dia adalah 1, 2/3. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan C. 1/3 tambah 2/5. Okey, untuk soalan yang ni penyebut dia tidak sama. Penyebut dia 3 dan 5. Dia tak sama. Macam mana kita nak samakan dia? Okey, kita perlu tahu dulu kita nak jadikan penyebut dia tu berapa. Okey, untuk memudahkan kita lihat
kita nak tukar penyebut dia tu jadi berapa, kita buat dulu sifir 3 dan sifir 5. Kita tak perlu buat sifir tu panjang-panjang, kita buat sampai kita dah jumpa nombor yang sama. Okey, kita buat sifir yang besar dulu. Buat sifir yang besar. 5, 10, 15, 20. Tak perlu kita buat panjang-panjang. Okey, bila kita dah jumpa nombor yang sama, kita boleh tukarkan dia lah. Okey, sekarang kita buat sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. Kalau kita dah ingat sifir, kita tak perlu tulis sifir ni pun tak apa. Tapi untuk memudahkan kamu lihat, cikgu tulis kat sini sifir. Okey, jadi kat sini kita nampak kita boleh jadikan penyebut dia tu 15. Jadi kita nak jadikan penyebut dia tu adalah 15. Okey, jadi 3 darab berapa sama dengan 15? 3 darab dengan 5. Kemudian bila bawah darab 5, penyebut darab 5, pengangka pun mesti darabkan dengan 5. Seterusnya 5 tu darab dengan 3, dia jadi 15. Kemudian 2 tu darab dengan 3 juga. Okey, kemudian kita darabkan macam biasa, 1 darab 5, 5. Seterusnya 3 darab 5, 15. Tulis simbol tambah. Okey, kemudian 2 darab 3, 6. Kemudian 5 darab 3, 15. Sekarang ni kita dah nampak penyebut dia sudah sama sebab kita dah darabkan tadi. Okey, bila penyebut dia dah sama, baru kita boleh tambahkan pengangka. Pengangka tambah pengangka. 5 tambah 6 jadi 11. Okey, jadi kita dapat jawapan 11/15. Okey, seterusnya kita lihat soalan D. 2, 1/6 tambah 3, 3/4. Okey, penyebut dia tidak sama. Penyebut dia tak sama, macam mana nak samakan dia? Okey, kita buat dulu sifir. Sifir 6 dan juga sifir 4. Kita tulis sifir 6 dan juga sifir 4. Okey, 6, 12, kemudian 18. Okey, kemudian kita buat sifir 4 pula. Kita nak cari nombor yang sama. 4, 8, 12. Kita dah jumpa nombor yang sama. Nombor yang sama adalah nombor 12. Jadi, kita boleh jadikan penyebut dia tu 12. Okey, 6 macam mana nak jadikan 12? 6 darab 2. Atas pun mesti darab 2 juga. Kemudian 4 macam mana nak jadikan 12? Kita darabkan dengan 3. Okey, seterusnya kita salin balik nombor dan tulis jawapan. 2 tu kita salin. Okey, 2. 1 darab 2, 2. 6 darab 2, 12. Kemudian kita tulis simbol tambah. Okey, 3 tu kita salin. 3 tu nombor bulat, kita salin. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Tulis per. Okey, kemudian kita lihat kat sini penyebut dia sudah sama. Okey, kemudian kita boleh tambahkan lah. Bila penyebut dah sama, kita boleh tambahkan. Bila kita lihat kat sini, dia ada nombor bulat. 2 dengan 3 nombor bulat. 2 dengan 3 nombor bulat. Jadi kita perlu tambahkan nombor bulat tu dulu. Kita tambahkan nombor bulat 2 tambah 3. Jadi jawapan dia adalah 5. Kemudian kita tambahkan pengangka dengan pengangka. Okey, pengangka 2 tambah 9. Okey, 2 tambah 9. Kita dapat jawapan 11. Okey, 11/12. Okey, jadi jawapannya adalah 5, 11/12. Jadi untuk tambah pecahan, apa yang penting? Yang pertama yang kita perlu lihat adalah penyebut dia tu mesti sama. Baru kita boleh tambahkan dia. Kemudian bila kita dah dapat jawapan akhir tu, kita perlu lihat kalau jawapan tu dalam bentuk pecahan tidak wajar,
kita perlu tukarkan dia kepada nombor bercampur. Baiklah, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham. Okey, sekiranya kamu ada soalan, boleh tanya di ruangan komen. Selamat belajar dan terima kasih.